Assalamualaikum geng. So, jumpa lagi kita dekat kisah Abang Lori. Kali ni aku nak bercerita tentang kisah Abang Lori episod yang ke-5. Ya, so pada episod yang ke-5 ni kita tengok cerita apa yang kita nak bawakan. Kisah pada kali ni Abang nak bercerita tentang satu kisah seram lah. Kisah ni berlaku pada tahun 2019, Raya tahun 2019, sebelum PKP. Maknanya raya setahun ataupun raya yang last lah sebelum PKP. Kita PKP start raya tak boleh keluar 2020 kan, kalau tak silap. So ini 2019. Betul kan? 2019 lah. 2019 lah, raya tahun 2019. Cerita ni memang abang sendiri yang alami lah dengan Abang Lori. Kan, kisah ni berlaku pada hari raya yang pertama. Okey, sebab orang kata bulan puasa kan hantu semua kena ikat kan. So bila hari raya yang pertama ni, dia pun raya lah, dia pun bebas. Jadi kebetulan lah kita orang ni nak jadikan cerita kan, mungkin rezeki kot, nak apa ni panggil, nak jumpa lah atau nak lalu keadaan ni. So cerita ni memang betul berlaku pada hari raya yang pertama. Tahun tu lah, tahun sebelum raya terakhir sebelum PKP. Cerita dia tu macam ni. Kita orang ni, macam abang sendiri, abang sepupu abang Ipin, itu adik dia Jamil, dan juga ada sepupu kita orang lah, anak pausu kita orang ni, nama dia Haikal. Dia ni duduk Lumut, tapi tahun yang berkenaan tu dia orang ni raya dekat rumah mak abang lah. Sebab atuk kita orang dah tak ada. So kalau apa-apa biasa dia akan kumpul kat rumah mak abang lah. Rumah mak abang ni dengan rumah abang Ipin dan Abang Lori ni sebelah je melah. Kita orang ni sepupu, mak kita orang tu adik-beradik lah. Okey, nak jadikan cerita, biasanya lah pada tiap-tiap tahun, secara tradisinya kita orang ni akan buat aktiviti lah pada malam raya tu. Malam raya tu bukan malam raya besok raya, mana raya malam tu. Kalau malam raya tu kita orang busy, rebus tempat kerja ayam semua kan. Okey, ini cerita dia hari raya yang pertama malam tu. Biasanya kita akan pergi karaoke lah. Kita akan start pergi karaoke. Karaoke biasa kita pergi sama ada Sabak Bernam yang paling hampir, ataupun Sungai Besar, ataupun Teluk Intan. Sebab kita Perak. So kalau pergi Sungai Besar tu macam dah luar kawasan lah cakap kan. Apalagi kalau kita pergi Sabak Bernam ke. Jadi nak best pergi Perak lah. Sebab kalau Perak ni kadang-kadang kebetulan kalau nasib kita bagus, kita boleh jumpa kawan-kawan sekolah tu, kawan-kawan lama. Kadang-kadang dia orang pun aktiviti dia tu je lah kan, karaoke. Okey, nak pendek cerita, pada tahun tu memang kita dah set, memang kita nak buat lah aktiviti tu. Jadi Ipin pula pada tahun tu dia tak raya dekat rumah mak dia tau. Dia raya rumah mak mentua dia. Rumah mak mentua dia ni dekat jalan nak pergi Lumut tu, dekat jambatan. Kalau korang biasa pergi daripada Teluk Intan nak pergi ke Lumut, nak pergi Manjung tu, dia ada satu jambatan Batu Lima dia orang panggil tu. Jadi kampung mak mentua dia ni lebih kurang dalam 2 atau 3 kilometer lah daripada jambatan tu. Kan tak payahlah kot abang sebut nama kampung dia kan, nanti takut pula orang-orang kat situ kan. Tapi dia punya kampung tu dekat situ lah, daripada hujung jambatan nak pergi Lumut tu, betul-betul seberang sungai tu dia bukan dalam 2 atau 3 kilometer sebelah kiri. Daripada sebelah kiri tu tadi nak masuk ke rumah dia tu lebih kurang 2-3 kilometer lagi, 2 kilometer lah mungkin. Tapi kan daripada Sempang tu nak pergi ke rumah dia tu, dia tak banyak rumah lah. Rumah kampung ni di kebun sawit. Lepas tu dia ada 1-2 rumah, macam 200 meter, 300 meter satu rumah, setengah kilo satu rumah. Jadi rumah mak mentua dia ni satu rumah aja. Depan dia pun tak ada rumah. Mungkin depan sikit tu adalah rumah-rumah orang kan. So tahun ni Ipin beraya dekat situ. Jadi kalau ikut perjanjian dia, pada malam kejadian ni, malam raya tu, kita memang nak pergi Teluk Intan. Tapi Teluk Intan tu, rumah mak mentua dia ni, dia halfway tau. Dia kat tengah-tengah. Daripada kampung kita nak pergi Teluk Intan, rumah mak mentua dia ni dekat tengah-tengah lah, cuma kena masuk sikit. Jadi kita pun start lah pukul 8.30. Aku ambil kau, contoh cakap macam tu kat dia kan. Kau siap-siap lah. Okay, nanti kita orang nak dekat, nanti kita orang call, kau keluar lah dekat tepi jalan lah kan. Kat tempat rumah mak mentua dia tu macam ada parit. So dia tunggulah tepi jalan, tak payahlah kita nak masuk kan, nanti susah sebab gelap. Okay, dia kata on. Pada malam kejadian tu, pada hari kejadian tu lah kan, pukul 8 tu, kita orang pun pergi. Kita bagi tahu dia, okay aku dah gerak. Dia pun okay, dia kata, dia pun siap lah. Okay, apabila kita orang dah lepas jambatan tu, dah sampai dekat Sempang nak masuk kampung dia tu, kita orang jalan lebih kurang dalam 1 kilo, 1,5 kilo. Tiba-tiba nak jadi cerita, tiba-tiba ada lelaki tau daripada depan jalan kaki dalam gelap. Abang bawa kereta, abang tengah drive, Jamil tu dekat sebelah, Haikal kat belakang, kat celah tu kan, kat kerusi tu, kat tengah-tengah tu. Dia pandang lah sebab kita orang sembang.
Jalan tu pun Abang tak biasa sangat. Jadi Abang kena concentrate lah. Takut ada corner ke kan. Jadi Abang memang concentrate. Tapi kan Abang nampak lah ada lelaki, ada kelibat lelaki jalan kaki dalam gelap, menghala ke kita orang lah, menghala ke belakang. Kita nak ke depan kan. Tapi bagi Abang biasa je. Cuma Haikal tegur tau. Dia kata kan, perasan tak, dia kata orang tu kenapa muka dia hitam lah. Dia cakap, mana muka dia, dia kata dia tak nampak muka, hidung semua tak nampak, gigi semua tak nampak, macam orang tu tak ada muka lah. Dia kata, lepas tu cakap mengepek lah kau, cakap kan, kan gelap cakap kan, tentang India ke, cakap tentang Bangla ke, cakap kan, memanglah gelap cakap. Tapi kan waktu tu baru Abang terfikir tau, macam betul juga kan, dalam gelap mana ada orang jalan kan. Tapi bagi Abang nantak lah kan, orang kampung biasalah kan. Tiba-tiba kan Jamal ni, dia pun cakap tu, betul lah dia kata, gelap kan muka dia, dia kata tak nampak apa dia cakap kan. Lepas tu orang cakap, biarlah dia kan. Lepas tu dia tu cakap, takut lah tu, dia kata, cakap mana ada aku takut cakap kan, aku okey je. Sebab dia tengok Aman diam je. Sebenarnya Aman diam bukan takut, sebab Aman nak concentrate dekat jalan tu. Okey, nak pendek cerita, daripada tempat kejadian tu nak pergi ke rumah Ipin ni, mak mentua dia ni, lebih kurang dalam seminit macam tu lah. Mungkin dalam setengah kilo ke, tak sampai macam tu lah. So bila kita tiba je, kita mau call dia, okay dah sampai. Okay dia kata. Bila kita sampai ke depan sempang tu, dia tak ada tu. Tapi kita nampak dia ada dekat beranda rumah dia, dengan wife dia, dengan anak dia. Ada dekat beranda, terang lah beranda tu, kita nampak tepi jalan. Tak adalah jauh sangat pun, mungkin dalam 50 meter seberang parit macam tu kan. Kita pun horn dia, abang horn dia, marilah cepat. So yang Jamal dengan Haikal ni pun panggil lah, marilah. Dia tak nak tu, dia panggil kita orang pula masuk. Abang horn, nanti marah pula orang kampung kan. So macam cakap dia tak apalah, kita masuk. Tapi abang masuk reverse, masuk bontot dululah kereta tu, reverse, so slow masuk sebab gelap. Lepas tu dia punya titik pun tak adalah besar sangat. So bila kita abang nak sampai je tu, belum sampai ke beranda, abang nampak dia lari. Dia lari, dia terus masuk kereta. Dia masuk kereta, dia terus cakap apa tu, cepat jalan. Cakap, kita orang pun cakap, kenapa? Cakap, lepas tu kenapa kau tak tunggu kat luar kan, tadi kata nak janji kan, cakap kan. Dia kata, aku takut, dia kata. Kau tahu tak, dia kata, lepas tu dia kata sekarang ni, dia kata waktu-waktu macam sekarang ni, orang kampung tengah kecoh, dia kata. Waktu-waktu macam ni, orang selalu jumpa orang lelaki tak ada muka. Lepas tu cakap, kita pun macam terkedu lah kan. Kita pandang 3 orang, cakap. Terus Haikal cakap, kau tahu tak, dia kata, kita baru je jumpa benda tu dalam tak jauh pun daripada sini. Lepas tu Ipin cakap, iya ke, dia kata. Iya, cakap, tak cari, jom kita kejar. Lepas tu abang pun macam masuk gear, abang terus dah jalan kan cari. Kita orang cari, tak jumpa tu benda tu. Padahal benda tu macam tak jauh sangat pun. Dan yang paling pelik, dekat kawasan tu tak ada rumah, tak ada lorong. Kalau nak kata dia masuk rumah ke, dia masuk lorong, memang tak ada. Kalau abang tak perasan, abang tanya Ipin pun, dia kata memang tak ada. Itu yang benda tu macam jadi misteri lah sampai sekarang kan. So sekarang ni kebetulan Abang Ipin ada kat sebelah tu. Kalau kita boleh tanya dia, betul tak cerita ni, ataupun apa yang dia punya side pula nak cerita kan, apa sebetulnya yang berlaku pada malam kejadian tu. Jom kita dengar ni, dia ada kat sini. Okay Ipin, dia cerita sikit apa sebenarnya yang berlaku. Okay, Assalamualaikum semua rakan sahabat YouTube. Jangan lupa subscribe Abang Dobi. Okey, nak dipendekkan cerita lah. Masa tu aku balik kampung dengan family aku lah, dengan anak bini aku. Mak mentua aku cerita kat kami. Dia cerita tu masa bila? Dia cerita tu masa kita orang sampai lah. Kita orang tengah mana kau dah tahu sampai. Cerita tu awal lah. Time balik tu baru tahu cerita tu. Tapi masa kita orang call, kau tak cerita pun kata kejadian tu kan? Tak cerita. Tak cerita kan? Sebab tak cerita sebab aku nak keluar dengan diorang, nak pergi terlintas, nak pergi karaoke kan. Sekarang kalau tak jadi kan, memang tak jadilah. Memang tak jadilah. Kalau aku cerita memang tak jadi. Ada datang kan. Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Jadi sekarang dapat cerita daripada mak mentua aku, orang kampung memang dah kecoh. Memang siapa yang balik atas pukul 1 pagi, balik kerja ke, balik pada keluar daripada tu Intan kan, tak semualah. Kiranya dalam 2-3 orang mesti akan bertemu benda yang sama. Akan bertemu dengan orang jalan kaki berseorangan tanpa wajah. Ya. Tanpa wajah. Jadi sekarang aku memang takut sebab
toilet mak mentua aku pun dekat luar rumah. Masa tu, tapi sekarang dah dalam rumah lah. Masa 2019 tu, toilet kat luar rumah, dekat pokok sawit kat belakang kan. Jadi aku nak bercerita dengan orang pun aku takut. Aku sakit perut tengah malam ke kan. Takut aku sendiri yang jumpa kan. Mak mentua aku cakap memang kecoh lah dalam 2-3 minggu ni, pasal kejadian orang jumpa orang berjalan berseorangan tanpa wajah. Okey, nak dipendekkan cerita lagi. Malam tu sepupu aku, Abang Dobi, adik aku Jamel, dan sepupu lagi seorang ni Haikal. Dia nak ambil aku dekat rumah mak mentua aku. Dia nak ambil aku ke rumah mak mentua aku. Dia call aku, dia suruh aku tunggu tepi jalan. Memang taklah aku nak tunggu tepi jalan, sebab aku dah tahu cerita. Dia orang ni tak tahu cerita lagi. Jadi nak jadikan cerita, aku cakap okey, aku tunggu tepi jalan. Jadi bagi dia semangat lah nak ambil aku. Dalam masa yang sama, dalam pukul 9 itu, dia orang sampai dekat rumah mentua aku. Lagi berapa meter dah dalam 500 meter nak sampai kan. Dia orang call, suruh aku tunggu tepi jalan. Aku memang cakap dengan bini aku takkan tunggu tepi jalan. Aku takut sementara aku nak menunggu dia orang ni sampai, aku pula yang nampak. Lagi aku demam nanti. Sebab aku dah tahu, aku memang takutlah benda-benda macam ni. Kalau boleh jangan jumpa lah kan. Jadi sekarang yang Abang Dobi ni call aku, suruh aku tunggu tepi jalan. Aku cakap okey, aku tunggu tepi jalan. Nak sedapkan hati lah. Dia sampai tak ada kat tepi jalan. Aku memang kat depan beranda rumah mak mentua aku. Aku, anak isteri aku temankan aku untuk aku nak keluar dengan dia orang lah. Jadi sekarang aku takkan keluar ke jalan. Aku nak dia masuk, aku lambai dia suruh masuk. Aku memang takut. Bila aku dah keluar dari kampung tu, aku rasa hilang takut lah. Tapi bila aku masih ada kat kampung tu, aku memang takut. Aku lambai dia suruh datang. Lala dia orang masuk dengan undur kereta lah. Dia orang undur kereta masuk. Aku cepat-cepat masuk. Aku tutup pintu. Dia orang tanya, kenapa kau tadi kau janji nak tunggu kat tepi jalan, kenapa kau suruh kita orang masuk? Kira macam dia orang macam bengang lah. Aku janji nak tunggu tepi jalan. Jadi aku cerita dengan dia orang, dah tutup pintu. Aku kata okey, lock pintu, jom jalan. Aku kata dalam perjalanan nak ke Twin Town tu, aku cerita dengan dia orang, kau tahu tak pasal apa aku takut nak pergi tunggu korang kat tepi jalan? Dia orang kata kenapa? Apa sebabnya? Aku cakap mak mentua aku cakap dalam 2-3 minggu ni ramai orang jumpa lelaki jalan kaki berseorangan tanpa wajah. Kebetulan pula yang dia orang 3 orang ni kata, biar betul, tadi kita orang baru jumpa lelaki jalan kaki seorang-seorang tanpa wajah dan gelap. Aku pun pelik. Dia orang ni biasa, sepupu aku memang kuat macam macam nyembang gura-gura, menyakat lah. Macam dia macam nak kenakan aku balik lah. Aku tak kencing lah. Aku cerita tu, tiba-tiba kau cerita macam tu. Sekali dia orang cakap memang muka dia orang serius. Muka 3 orang ni memang muka cuak. Muka cuak, muka takut. Aku kata korang ni kenapa je kan? Dia kata apa yang kau cakap tadi, kita orang baru jumpa tadi masa on the way nak ambil kau. Biar betul, aku pun rasa macam tak sedap hati lah. Betul ke ni? Kalau betul dia orang cerita ni, memang betul lah apa mak mentua aku cerita ni. Sebab dia orang tak tahu cerita ni, aku yang tahu cerita ni. Tiba masuk dalam kereta, sama-sama bercerita tentang benda yang sama. So sekarang aku jadi macam ya ke tak? Misteri. Macam percaya ke tak dia orang ni? Takut macam dia orang ni macam buat cerita. Aku cerita macam ni, dia kata cerita macam tu kan. Lepas tu aku kata okey, kalau betul kau jumpa macam mana orang dia orang cerita lah. Kurus, tinggi, ada bawa macam barang apa tu kan. Lepas tu wajah tak nampak. Memang tak nampak wajah dia, gelap. Memang kosong. Macam orang hitam pun kita boleh tahu nampak hidung, nampak gigi kan. Ini tak nampak mulut, ini tak, memang kosong. Muka dia memang apa yang dia cerita tu betul, apa yang mak mentua aku cerita tu. Yang mak mentua aku cerita tu memang betul, benda yang sama. Kalau dia orang jumpa benda tu masa nak ambil aku, kira memang betul lah apa yang dia orang cerita tu. Aku pun pelik, betul ke orang ni? Aku baru nak cerita dengan dia orang,
Aku baru cerita dengan dia, dia kata dia orang jumpa. Dia siap bawa tempat yang dia orang jumpa. Memang tempat tu gelap dekat Selekor. Selekor tu memang gelap, memang tak ada lampu jalan lah. Memang seram lah. Lepas tu yang malam yang lepas kita dah pergi karaoke tu, kau tak balik rumah kan? Tak Aku balik. nak hantar kau balik rumah mak tu kau tak nak kan? Kau Memang cakap tak nak. apa? Tu bawa balik kampung kan? Mana memang betul-betul penakut Betul, tau. takut lah. Memang takut lah. Memang takut tau. Sebab aku fikir bukan apa, dah cerita pasal cerita benda ni, cerita hantu, cerita yang seram. Aku risau kalau aku balik rumah mak mentua aku. Yelah. Aku dah cakap tadi, toilet kat luar rumah. Kita dah lah balik pukul 1. Balik pukul 1. Sekarang tiba-tiba kau tahu Ikut balik-balik je bukan kan? boleh tidur. Kalau balik boleh tidur tak apa. Betul. Ini aku takut tengah balik-balik kan, nak tidur nak terkencing lah, nak buang air besar lah. Dah aku pergi toilet seorang-seorang. Dah lah pergi keluar toiletan. Kadang-kadang kita minum Nescafe kan, tak tidur. Tak tidur. Kita orang balik ramai kat kampung. Dia balik, katakan kita sampai balik karaoke pukul 1. Mak mentua kau mesti dah tidur lah. Dia memang dah Orang tidur. kau mesti dah tidur. Dia memang dah tidur. Lepas tu kau seorang kan nak masuk, mesti nak basuh kaki kat toilet ke apa kan. Sekali dia tunggu depan pintu. Naya tu. Seram tu. Memang aku takkan aku cakap dengan dia orang bawa aku balik rumah mak aku. Malam tu memang dia ikut kita orang balik rumah mak dia. Boleh pula dia orang tanya, esok kau dah balik macam mana? Aku kata esok aku boleh settle. Dia esok bercerita lah. Tapi esoknya tu pagi-pagi aku suruh adik aku Adik hantar mak hantar mentua lah. aku lah. Sebab malam tu memang aku dah cerita pasal benda yang sama. Aku macam takut tu, menggigil aku malam tu. Apa yang aku nak sampaikan kat dia orang, rupanya dia orang jumpa tak? Jumpa Malam tu. Cuma kan aku nak tahu lah macam dia sebenarnya benda tu apa? Ada kisah ke di sebalik tu orang punya ke ataupun misteri tu macam mana akhirnya? Ada tak tanya Benda kat tu orang tak ada pengakhiran lah. Benda tu tak tahu ada benda tu pengakhiran. hilang macam tu je lah. Benda tu senyap macam tu je. Sebab orang memang tak dapat nak tangkap benda tu. Macam contohnya macam siapa yang lalu yang jumpa dah tak fikir apa, memang Yalah. pecut terus, memang takut lah. Sebab laluan Tak tu buka. dia laluan tu satu je kan. Laluan dia, satu. Dia dah mati tau. Dia macam kalau kau masuk kampung tu kau nak keluar kau mesti lalu kampung jalan yang sama kan. Itu jalan yang sama. Mana kalau orang kerja malam dia nak tak Kalau nak kerja malam nak tak nak kena tempuh lah kerja malam. Ada yang yang balik kerja malam tidur kat tempat kerja dia, tak balik. Besok baru balik. Subuh dalam pukul 6 baru dia balik. Yelah kadang ada orang kerja shift balik pukul 11. Balik pukul 11. Keluar pukul 11 contoh kan. Lepas tu balik sampai pukul 12 weh. Gila tu nak lalu kat situ seorang-seorang kan. Betul. Takut Aku masa yang dia orang sembang, yang dia jumpa benda tu, aku macam terkejut. Aku baru sembang, Dah tahu dulu. Dia orang dah sama, dah tahu dulu. Yalah sebab benda tu memang ini bukan rekaan tau. Ini penonton semua. Memang benda ni memang aku alami sendiri dengan apa ni, dengan sepupu dia dengan adik aku. Sebab tu kebetulan ada ni kita boleh cross cerita ni. Memang orang yang sama mengalami benda tu. Ya. So, okey, menarik lah cerita ni. So, kalau menarik, tak apa, korang subscribe tu, jangan lupa subscribe channel ni. Dan lepas ni, episod yang akan datang ni, kita akan cerita lagi yang lebih menarik tu lah. Lebih menarik. Abang Lori ada satu cerita. Cerita ni tak kurang hebat lah, dia punya seram kan. Tak kurang hebat lah punya seram. Sebarang Tapi korang nak memang tahu. kalau korang alami memang korang Macam cerita seram ni pun lah. dia baru cerita tau dekat abang. Sebelum ni dia tak cerita pun. Tapi kejadian ni memang dekat kampung lah, kat sekitar kampung kita orang. Kampung abang lah. Maknanya abang tahu apa tempat yang kita lokasi ni faham tak? Kalau balik kampung kita akan jumpa lokasi lokasi. Kalau korang nak tahu, itu je. Subscribe, like supaya nanti kalau ada video baru korang akan dapat notifikasi. So, jangan lupa komen di bawah, like, share, okay? Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.